Kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Baik, kita terus masuk bahagian yang tengah-tengah, yang mana kitab Rumi bahagian bawah tu lah. Kitab Jawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 daripada atas. Ini suatu tambih. Yang mana kitab Jawi ini suatu tambih pula. Nampak tak bang? Tu. Ini satu tambih muka surat 61 yang kitab Rumi. Yang tak ada kitab tengok sajalah ya. Baik. Yang tak ada kitab pergi carilah kitab Muhimmah, harga RM4 ya. Tapi boleh pakai 40 tahun. RM4 je. Kitab Jawi berapa ringgit? 10. RM15. Baik, insya-Allah. Ini suatu tambih pula, maka hendaklah ada bagi laki-laki yang mempunyai isteri, mempunyai sifat cemburuan yang pertengahan. Hari ini kita akan belajar bab cemburu. Ya, cemburu dalam bahasa Arab maknanya ghairah. Orang Melayu sebut ghairah. Ghairah lain. Ghairah maknanya cemburu. Pesan pengarang kitab ni, kita hendaklah mempunyai cemburu yang sederhana. Apa makna cemburu yang sederhana? Iaitu sekira-kira jangan dibiarkan isteri berkata-kata dengan laki-laki yang helah. Kalau kita tahu laki-laki yang duk bercakap dengan isteri kita, yang duk telefon dengan isteri kita, duk SMS dengan isteri kita tu, laki-laki tu helah, boya darat, Casanova, gatal, memang kaki perempuan, memang suka ambil kesempatan. Dia tak kira anak dara pun dia sapu, isteri orang pun dia mengorat. Tolong berhati-hati. Jangan biarkan isteri kita ni duk cakap dengan dia, duk keluar dengan dia. Dan jangan dibiarkan seorang laki-laki yang helah masuk ke rumahnya dengan tiada hadir suami beserta isterinya. Yang kedua kata dia, jangan benarkan laki-laki masuk dalam rumah ketika suami tidak ada. Pesan pada isteri sungguh-sungguh. Dan tuan-tuan pun macam itu juga. Kalau pergi rumah orang, dia tak bagi masuk dengan alasan suami tak ada, jangan marah pada isteri tu. Ini mesti mengaji dengan Ustaz Kazim ni. Kita datang pada jauh-jauh, tak dipanggilnya masuk. Setengah orang dia tak faham. Dah suami dia tak ada, macam mana dia nak panggil kita masuk? Ustaz faham tak Ustaz? Saya dengan dia tu sepupu Ustaz. Ustaz faham tak? Satu tok kami ni Ustaz. Memanglah satu tok, tapi kamu boleh kahwin. Dengan sebab kamu boleh kahwin, dia berhak tak bagi kamu masuk. Sebab suami dia tak ada. Ustaz, saya dengan dia dulu kecil-kecil Ustaz. Masa tu dia pakai seluar katok je Ustaz. Kami terjun sungai sama-sama. Kami cari ikan puyuh sama-sama Ustaz. Daripada kecil kami pergi sekolah sama-sama Ustaz. Itu waktu kecil. Sekarang dia isteri orang. Kena faham. Habis tu Ustaz, saya datang jauh-jauh ni. Saya nak tumpang, nak tidur, nak mandi di mana Ustaz? Masjid kan banyak. Mandilah kat masjid. Jangan lupa masukkan tabung lepas mandi. Ini free of charge belakang ni. Mandi 2 jam setengah. Habis air tangki dia mandi. RM2 pun tak masukkan. Kedekut betul. Kalau kamu nak selesa, tidurlah di hotel bajet, baru RM40. Nanti suami dia balik, pergilah jumpa suami dia. Kena faham. Tapi masalah kita pasal tak mau faham. Mulut nak kata je. Inilah kalau mengaji terlebih sambil duduk kereta. Itulah kata mengaji terlebih tu. Sampai adik-beradik main rumah pun tak masuk. Tak tahulah apa nak jadi ni semua. Orang tuan dia bengong. Dia tak faham apa maksud itu. Suami tidak ada. Bukan setakat macam itu. Orang jual kapek pun tak boleh masuk. Akak-akak kalau orang jual kapek, jangan bagi masuk. Ustaz, kalau orang nak repair dapur gas Ustaz, jangan bagi masuk. Berapa banyak yang kena tipu hanya kerana nak repair gas, nak repair kepala pipe. Sebab tu berhati-hati abang-abang. Tuan-tuan ni kadang-kadang mulut ni ramah. Mulut ramah sambil duk minum teh tarik, duk menyimbang dengan kawan di kedai kopi. Kedai rumah aku pula, air pipe pula.
Pecah pula dah. Siapa boleh repair pula dah. Duk menyimbang di kedai kopi. Di sebelah meja tuan-tuan, penyangak, penyamun. Dia ikut di mana rumah tuan-tuan. Bila tuan-tuan pergi kerja, dia bawa satu beg. Dia kata, "Encik, paip pecah kah?" Isteri jawab, "Iyalah, pecah ni, kepala dia tercabut. Ni suami suruh repair." Agak-agak isteri tadi bagi tak? Mesti bagi. Pasal betul kepala paip dia pecah. Sebab tu isteri yang cerdik, dia akan telefon suami dia. Abang ada panggil plumber ke datang nak repair paip? Tak ada. Mana ada lagi abang baru cari plumber ni? Ni dah sampai dah abang. Jangan bagi masuk. Ayat ni hukum syarak letak. Sebab banyak orang yang kena macam itu. Ada yang nak repair paip, ada yang nak repair astro, ada yang nak repair kepala paip gas dia, dapur gas dia. Jadi tuan-tuan, orang perempuan tolong pegang betul-betul kitab ni, hukum ni. Dia jual kapet ke, dia jual banci ke, dia ambil banci ke, dia nak repair ke, dia nak tanam pokok ke, dia nak buang daun pokok ke, dia nak pasang anai-anai ke. Ketika suami tak ada, tunggu sat dulu. Saya tak benarkan awak masuk selagi suami saya tak ada. Selagi suami saya tak ada, saya tak benarkan awak. Tunggu sampai suami saya balik. Itu kaedahnya. Baik, kemudian. Dan jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut. Jangan duk bagi main mata. Ada isteri yang telefon saya. Dia kata bila dia tidur dengan suami dia, dia tak seronok. Tetapi bila dia bayangkan suami dia Syahrus Khan, baru dia berselera. Ni ada tuan-tuan. Dia kata bila dia tidur dengan suami dia, dia nampak tak syok, tak ada nafsu. Tapi kalau dia bayangkan suami dia Syahrus Khan, baru dia nafsu. Apa hukum saya buat macam itu, Ustaz? Masya Allah. Saya kata, akak terimalah hakikat. Suami akak tu bukan Syahrus Khan, dia Teruk Khan. Nak buat macam mana? Dan nak buat macam mana? Ini sampai ambil topeng Syahrul Khan pergi pakai kat suami dia. Abang, masa kita nak tidur pakai topeng ni nak. Haram lah tuan-tuan. Tak boleh. Sebab apa yang dia minat pada Syahrul Khan? Sebab CD saya tu dia di rumah dia. Daripada cerita apa nu Pedil Hel Hindustani sampailah tu dia cerita kuch-kuch hota hai. Semua dia ada. Akibat dok tengok sangat, dia mula syok. Sebab tu kalau suami tengok macam itu, pergi ambil CD ni, pergi treban buang. Susah bagi tengok. Kalau ada gambar dia, pelekat poster kan, buang. Pergi pelekat gambar kita. Kalau tidak tuan-tuan, jadi rosak rumah tangga. Serupa tu jugalah isteri. Kalau tengok suami ni, bila tengok Rita tu, nganga. Oi, dah jadi bini orang abang, oi. Tengok Rita tu nganga. Sayang, ambil budak-budak sayang. Duk sayang. Kalau isteri kita tu, kalau tengok suami kita duk tengok Rita tu tak berhenti, isteri ni pergi duduk depan TV tengok. Abang ni tengok Rita ni pula. Duk tengok bini orang tak berhenti. Sebab tu ada orang yang bayangkan isteri dia hak pelakon pula. Yang ni yang Islam suruh jaga mata ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena anggap isteri tuan-tuan paling cantik, paling menarik. Bila tengok bini orang cantik, lawa lagi isteri aku. Bila tengok suami orang segak lagi suami aku. Kalau tuan-tuan anggap macam itu dan ingat macam itu, insya-Allah. Tetapi kalau tuan-tuan tengok isteri orang, tengok anak dara orang, tuan-tuan kata, tak siapa dulu tak jumpa, silap betul. Anak dah 6 baru jumpa, naya betul. Orang perempuan pula dah jadi isteri orang, anak 4, ada laki-laki mengorak, dia bangga. Tak sangka abang kan dah anak 4 pun orang ngorak lagi. Itu yang jadi penyebab. Setengah orang dia faham macam itu. Dulu I terima husband I tau. Masa tu I ingat tak ada orang nak kat I. Bila dah kahwin dengan dia ramai pula, masa menyesal pula. Ya Allah.
Dalam duk rasa menyesal tu 8 anak. Kalau tak menyesal tu mau 24 pun tak. 3 kali ganda ni. Baik. Maka sayugianya dan sepatutnya bagi suami menaruh cemburu. Bukan cemburu ni, cemburu buta. Maksud cemburu di sini ialah pelihara isteri jangan buat jahat dan jangan orang buat jahat dengan dia. Itulah cemburu. Bila tuan-tuan isi minyak di stesen minyak, cemburu tu apa? Apa duduk dalam kereta? Apa nak beli apa? Abang nak isi minyak ni. Air mineral. Lagi Jacob. Okey. Lagi asam. Okey, duduk diam-diam ya. Tutup kereta. Takut orang rompak. Itulah cemburu. Dia jaga isteri dia. Bukannya maknanya ni RM50, isi minyak RM40. Balance tu beli air mineral, Jacob, asam apa semua. Tak cukup, tambah sendiri. Suami duduk dalam kereta. Isteri pergi naiklah masuk sistem minyak. Itu bukan suami yang baik. Suami yang baik, kamu duduk diam-diam, abang buat. Pergi pasar malam, yang duduk diam-diam, abang buat. Inilah suami yang baik. Kalau nak bawa isteri, pergi sama-sama. Pegang tangan isteri rapat-rapat, jom kita pergi. Bagi isteri pilih barang. Dia pun ada hak untuk pilih juga. Kita ni laki-laki bukan pilih pun, kita terus ambil. Orang perempuan dia pilih bawang tu, seketui tengok atas bawah, tengok semua. Dia bubuk dapat sekilo tu setengah jam. Kita ni tu dia ngak-ngak nak seminit setengah sekilo. Balik rumah setengah je boleh pakai. Hak setengah tadi buang balik. Sebab tu isteri tak puas hati. Jadi kita teman dia. Teman dia. Jangan benarkan isteri pergi seorang-seorang. Kadang-kadang dia kena tipu, kadang-kadang dia kena rabak, kadang-kadang berat. Masa itulah anak hilang. Cuba tuan-tuan tengok, anak hilang pasal apa? Isteri pilih, isteri bawa, anak lagi duk ikut sekaki-sekaki. Suami mana? Suami dalam kereta. Suami mana? Suami duk tunggu depan tandas. Suami tak larat tunggu. Bawa lah anak dia seorang. Akhirnya anak hilang. Kalau kita faham dan kalau kita ikut yang Islam suruh tuan-tuan, insya-Allah selamat isteri, selamat anak-anak. Baik, dan maka sayugianya hendaklah suami itu mempunyai sifat cemburu kerana wajib atasnya memeliharakan isterinya daripada dijahati oleh orang-orang yang lain. Kerana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku ini cemburu dan tiada daripada seorang yang tidak cemburu melainkan Allah terbalikkan mata hatinya. Nabi Muhammad pun cemburu. Satu hari Ibnu Maktum yang buta datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah suruh isteri Nabi masuk dalam bilik. Kata isteri Rasulullah, bukankah dia buta? Mana dia nampak saya? Kata Nabi, memang dia tak nampak kamu, tetapi kamu nampak dia. Pergi masuk. Sampai macam tu tuan-tuan, Rasulullah jaga isteri-isteri dia. Barulah isteri tadi merasakan suaminya menghargai dia. Suami sayang pada dia. Suami jaga betul-betul. Setengah suami dia tak kisah. Dia tinggal duit, pandai-pandai kamulah nak beli apa. Dia tinggal duit belanja, pandai-pandai manalah kamu nak pergi kedai, terpulanglah pada kamu. Akhirnya isteri dia dijahati, dirompak, dicabul, disamun, diragut. Isteri naik motor, tak baik tangan dalam raga. Datang perompak, ragut, dia tarik, jatuh tersembam, habis hancur muka. Bila hancur muka, duduk hospital sebulan. Masuk 2 bulan, suami menikah lain. Pasal muka tak lawa lah. Kalaulah suami yang pergi beli, yang duduk di rumah elok-elok, abang pergi beli. Tak ada siapa nak ragut suami dia. Tak ada siapa yang nak kacau suami dia. Dan isteri dia pun selamat. Sebab tu tuan-tuan, jaga betul-betul isteri kita. Kalau nak pergi sama-sama, pergilah sama-sama. Kalau nak pergi, benarkan dia seorang-seorang, suruh dia berjalan dengan orang lain. Jangan benarkan dia berjalan seorang-seorang. Zaman sekarang ni, zaman orang jahat terlalu ramai. Ya, kesian pada isteri. Baik, kemudian sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu juga cemburu, dan orang yang mukmin pun cemburu. Cemburu Allah di mana? Cemburu Allah ialah mendatangi oleh seseorang laki-laki akan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala.
Allah cemburu kalau kita ni buat benda yang Allah larang. Allah cemburu. Allah kata pak siapa hang buat benda haram. Aku kata dah arak tu haram hang minum. Aku kata dah benda ni haram hang buat juga. Allah marah tuan-tuan. Sebab tu kita dalam hidup kita kena ada memahami bahasa alam. Bahasa alam ini hanya dipahami dengan orang yang kasyaf. Kasyaf terbahagi pada dua. Yang pertama kasyaf ilham. Yang kedua kasyaf ladun. Kasyaf ilham, dia boleh berkasyaf dengan berfikir, dengan perhati, dengan tengok, dengan menilai, dipanggil sebagai kasyaf ilham. Kasyaf yang kedua dipanggil kasyaf ladun. Kasyaf ladun direct daripada Allah. Macam Nabi Khidir, dia dapat laduni. Itu ilmu laduni. Kita tak dapat kot. Tapi kita boleh dapat kasyaf yang pertama. Kasyaf yang pertama itu dipanggil sebagai ilham. Pemikiran, pemerhatian, penelitian. Macam mana nak dapat kasyaf macam ini? Kenalah belajar sifat 20. Tu yang saya suruh tuan-tuan datang belajar pagi besok. Kitab Hidayatul Mutafakkirin. Belajar balik sifat 20. Kalam Allah ada dua sifat. Dipanggil kalam nafsi dengan kalam lafzi. Allah wajib bersifat dengan sifat kalam. Apa makna kalam? Kalam maknanya berkata-kata. Wajib Tuhan berkata-kata. Mana boleh Tuhan bisu? Kalau orang Hindu yang menyembah Tuhan, dia kata berhala itu Tuhan. Tuhan dia pun bisu. Kalau Tuhan bisu, kamu tak bisu, maknanya kamu lagi terror pada Tuhan kamu. Mana boleh makhluk lebih terror pada Tuhan? Manusia bercakap, Tuhan kamu bisu. Mana ci? Kalau manusia boleh bercakap, Tuhannya lagi boleh bercakap. Itulah makna kalam. Allah bersifat dengan kalam. Kalam terbagi dua. Kalam nafsi. Yang kedua, kalam lafzi. Kalam nafsi itu apa? Tak dengar. Bahasanya tak dengar. Tulisannya tak nampak. Tak boleh dibaca. Tetapi boleh dipahami. Oleh siapa? Oleh orang kasyaf. Angin itu bahasa Tuhan. Orang kasyaf, dia faham makna angin. Budak kecil itu ada bahasa Tuhan pada budak kecil. Orang kasyaf boleh faham. Orang tua itu ada bahasa Tuhan pada orang tua. Pada tua itu ada benda orang kasyaf boleh faham. Ombak itu ada satu bahasa Tuhan. Padanya itu ada satu pengajaran bagi orang kasyaf. Itu dipanggil sebagai kalam nafsi. Yang kedua, kalam lafzi. Kalam lafzi ni apa? Ni yang ditulis ni kalam lafzi. Ya ayat Quran ditulis ni. Tulisan yang ditulis. Al-Quran itu ditulis. Nampak huruf bunyi dipanggil kalam lafzi. Sekarang saya sedang bercakap. Cakap saya ini dipanggil sebagai kalam lafzi. Saya bercakap kalam lafzi. Tuan-tuan pun bercakap sekarang tapi tak dengar, dipanggil kalam nafsi. Boleh faham tak? Boleh faham ya? Kalam nafsi, semua orang sedang bercakap. Ni semua orang sedang bercakap sekarang. Ustaz ni bila nak habis lemah dia. Itu nama dia kalam nafsi. Dalam hati ni duk cakap. Aku kalau dia 9.30 dia tak berhenti, aku belah, tak kira. Lama letih dah aku ni. Itu nama dia kalam nafsi. Kalam nafsi ni sentiasa bercakap. Boleh ada orang faham kalam nafsi? Boleh. Siapa dia yang boleh faham? Kasyaf. Orang yang ada akal. Macam tuan-tuan ni. Lama ni 1 jam 19 minit dah tuan-tuan duduk. Lama, letih. Tapi tak cakap. Pasal tak boleh cakap. Tapi hati bercakap. Lamanya ustaz ni letih dah aku. Jadi orang kasyaf, dia faham. Apakah tanda letih itu? Apakah tanda orang tu letih? Dia faham. Apa tanda-tanda dia dah jemu dengar? Dia bangkit. Dia keluar. Itu tanda dia nak berhenti. Dia tengok jam. Lama ustaz ni. Nampak? Jadi orang tu kena faham. Oh, dia duduk tengok jam suruh berhenti itu. Nampak tak tuan-tuan? Itulah nama dia kalam nafsi. Kalam nafsi ini orang kasyaf faham. Ni, tengok tangan tuan-tuan.
Tangan tuan-tuan ni pun sedang bercakap. Tapi masa tuan-tuan tak kasyaf, tuan-tuan tak dengarlah cakapnya. Tangan ni bercakap, dia record. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami tutup mulut kamu di hari kiamat, kami biarkan tangan kamu bercakap. Maknanya di dunia sekarang tangan dah ada bahasa. Ada bahasa nafsi pada tangan. Tapi macam kita pekak, kita tak dengar. Kita tak kasyaf, kita tak dengar. Masa kita ambil duit rasuah tu, tangan kata, kamu ambil, nanti ku report kat Tuhan. Tangan cakap, jangan ambil yuk, dosa haram. Yuk, jangan yuk, sabar yuk, sabar yuk. Yuk tak sabar, dia ambil juga. Tangan ini akan bercakap di hari kiamat. Kalaulah tuan-tuan faham nafsi tangan, tuan-tuan tak ambil benda haram. Tuan-tuan tak ambil yang bukan hak. Tuan-tuan tengok duit orang jatuh atas lantai, tengok kiri kanan tak ada orang, tangan tuan-tuan pun sapu ambil. Tangan tu pesan dah, jangan ambil, nanti ku report kat Tuhan. Tapi pasal dia tak kasyaf, dia tak nak belajar tauhid. Kalaulah tangan ni ada, dia faham bahasa tangan, dia tak sepak isteri dia. Dia tak pukul isteri dia. Dia faham bahasa tangan. Jangan pukul isteri, haram tampar di muka dia, haram lukakan badan dia, haram pukul dia sampai lebam, haram sentuh kepala dia, haram, jangan buat. Tapi pasal dia tak kasyaf, dia pelengkung isteri dia. Kalaulah tuan-tuan dapat suami yang kasyaf, mesti baik. Dia belai isteri dia. Pasal apa dia belai isteri dia? Pasal tangan kasyaf. Macam inilah nak dapat pahala. Macam ni lah buat pegang ni. Pegang isteri, sikat rambut suami, sikat rambut isteri, kasyaf. Tangan dia kata macam inilah baik. Tapi pasal tak kasyaf, isteri kita pun lotion saja. Dia pun lotion, malam-malam krim nak tidur. Tapi dia tak faham, tangan itu akan report pada Tuhan. Apa yang dia buat pada anak, apa yang dia buat pada suami dia, apa yang dia buat, semuanya tangan report. Tuan-tuan yang belum kahwin, tangan ni lah yang pegang anak darah orang. Tangan kata, yuk, haram yuk, kamu belum kahwin. Tapi pasal dia pekak, dia bawa tangan ni pergi ke LCC, tengok wayang Upin dan Ipin. Tangan duk cakap, jangan, haram. Nanti ku report pada Tuhan. Tapi dia tak dengar. Di hari kiamat, tangan ni akan cakap, Allah, akulah yang bawa anak darah orang, tengok Upin dan Ipin. Allah tanya pada tangan kiri, betulkah dia bawa? Tangan kiri akan jawab, betul. Masalah tu yang saya katakan, tuan-tuan kena belajar tauhid, kena belajar sifat kalam. Adanya bahasa Tuhan banyak. Pada tubuh kita ada bahasa Tuhan. Pada kaki ada bahasa Tuhan. Kaki ni akan report pada Allah apa yang kita buat. Kalaulah tuan-tuan segan pada kaki, mesti tuan-tuan pelihara kaki tuan-tuan ni. Mana tempat tuan-tuan nak pergi, mana tempat tuan-tuan nak sepak terajang. Bukan semua tempat tuan-tuan boleh bawa kaki tuan-tuan pergi, sebab dia akan jadi saksi pada Allah. Kalaulah kita belajar sifat 20, datang kasyaf tuan-tuan, datang ilham, datang pemikiran, datang cerdik pada kita. Sebab tu saya seronok sangat kalau tuan-tuan boleh bawa anak-anak, bawa isteri main mengaji, belajar tauhid balik, belajar benda-benda ini. Barulah mulut tuan-tuan mesti ada kasyaf. Tuan-tuan hanya bercakap benda ma'ruf, qaulun ma'ruf, kata-kata ma'ruf. Tuan-tuan takkan cakap bahasa kotok, aram jadah, setan, babi, bewok. Tuan-tuan tak cakap. Orang yang duk sebut bewok, haram jadah, setan tu tak ada kasyaf. Walaupun serban besar bakui atas kepala dia. Kalaulah dia betul-betul faham kasyaf, dia takkan kata pada orang haram jadah, betul? Dia takkan kata. Dia habis-habis kuat kata apa? Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Inilah dia kasyaf. Faham bahasa Tuhan. Tuan-tuan duduk tepi laut. Bila tuan-tuan duduk di tepi laut, tuan-tuan akan nampak bahasa Tuhan pada ombak. Ombak itu memukul pantai, tak pernah berhenti daripada dulu, kini dan selamanya. Tapi orang yang tak kasyaf, dia nampak ombak. Ombak hari ni kuat pula ya. Hari ni slow pula ombak, dia macam itu je. Kalau orang kasyaf, dia nampak ombak tu apa?
ombak ni tak pernah berhenti memukul pantai. Sebab apa tak pernah berhenti memukul pantai? Sebab ombak taat pada Allah. Nabi tak pernah pun bercakap pada ombak. Tak ada pun sahabat-sahabat berdakwah pada ombak. Tapi ombak tetap taat pada Allah. Manusia yang ada Nabi, manusia yang ada hadis, manusia yang ada Quran, mereka lah yang banyak bantah Allah. Siapa sekarang yang lebih baik antara ombak ataupun manusia? Inilah dia kasyaf. Kalau dia duduk di laut, dia nampak laut itu tak pernah berhenti mengeluarkan manfaat pada manusia. Sejak ribuan tahun ada ikan, ada sotong, ada udang, ada tiram, ada mutiara daripada laut. Sentiasa orang buat baik. Sentiasa laut berbuat baik pada orang. Padahal orang buat jahat pada laut. Orang buat jahat pada laut. Buang minyak, buang sisa minyak, buang bahan kimia, buang bahan pepejal, sisa pepejal ke laut. Tapi laut membalas dengan baik. Yang keluarnya ikan, yang keluarnya makanan-makanan laut. Kalaulah kita jadi macam laut, orang buat macam-macam pada kita, tetapi tetap kita mengeluarkan yang terbaik untuk kegunaan manusia. Tuan-tuan, itulah yang dipanggil kasyaf. Kasyaf ni kita boleh dengar walaupun orang lain tak dengar. Orang dengar laut, bunyi laut. Orang kasyaf, dia dengar laut, bunyi tangisan. Laut ngeri di bulan Disember adalah suara tangisanku. Seorang nelayan kecil, dia dengar. Itu namanya seni. Kasyaf ni seni. Kalau tuan-tuan faham macam itu, okey. Sebab tu tuan-tuan bersyukur kalau tuan-tuan dapat anak. Anak tuan-tuan baik, alhamdulillah. Allah bagi anak yang baik pada aku. Kalau Allah bagi dekat kita anak jahat, orang seni, orang kasyaf, ya Allah ampunkan dosaku. Banyak dosa aku buat masa muda-muda dulu. Sekarang kesannya pada anak aku, ya Allah. Anak aku degil, ya Allah. Mungkin kerana dosa yang aku buat dulu. Anak aku malas semayang ni, ya Allah. Mungkin dosa yang aku buat dulu kesan pada anak. Ampunkanlah aku, ya Allah. Sebab tu kalau orang datang jumpa saya mengadu anak nakal, anak buah, anak tak nak semayang, anak tak mau dengar cakap mak bapak, anak melawan mak bapak. Mula-mula sebelum saya baca doa pada dia, saya kata, akak kena buat benda apa dengan suami akak? Tolong semayang taubat banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Kadang-kadang anak yang degil-degil ni akak, punca pada kita mak bapak. Dulu-dulu kita tinggal semayang. Belum kahwin kita tak semayang. Belum kahwin kita tak puasa. Lepas kahwin, masa belum kahwin, kita dah ronda-ronda dengan isteri. Pegang sana, pegang sini. Segala pulau kita pergi. Pulau Pisang, Pulau Tioman, semuanya pergi. Akibat daripada itu akak, Tuhan turunkan kepada anak, inilah jadi pada anak. Habis itu ustaz nak suruh saya buat apa? Akak dulu kena istighfar, semayang taubat, ajak suami istighfar. Selepas itu barulah akak baca doa-doa yang saya sebutkan ini. Mudah-mudahan Allah ubah anak akak, perangai akak, anak akak. Sebab itu orang yang kasyaf, dia tengok sesuatu, dia akan salahkan diri dia dulu, dia takkan salahkan orang lain. Inilah dia yang dikatakan manusia yang memahami, manusia yang kasyaf. Orang Melayu faham kasyaf tu dia nampak benda yang tak nampak. Dia tengok kepala babi, dia tengok orang ni kepala anjing, dia tengok orang ni kepala rimau. Itu bukan kasyaf. Kasyaf ialah menilai sesuatu di sebaliknya, menilai sesuatu di belakangnya. Ada apa hikmah yang sebaliknya itu. Itulah dipanggil sebagai kasyaf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita faham betul-betul tuan-tuan, kasyaf pada diri kita. Seronok kita ni malam-malam ni ramai. Seronok tuan-tuan, nak parking pun susah. Saya parking punya job. Nak parking kereta pun payah tuan-tuan. Seronok ramai-ramai ni. Tetapi orang yang kasyaf dalam ramai-ramai ni dia rasa sunyi. Orang yang kasyaf dalam ramai-ramai ni dia rasa dia seorang. Dia kata ramai-ramai pun macam ni, aku duduk dalam kubur pun seorang-seorang. Aku hanya ramai sekarang, tapi dalam kubur nanti aku seorang. Lebih baik aku jaga diri aku, jangan buat maksiat. Lebih baik aku jaga diri aku supaya buat taat. Kerana bila aku taat, aku tak buat maksiat, itu saja yang selamatkan aku dalam kubur.
Yang ramai-ramai ni tak ada siapa boleh tolong aku. Aku tengok muka ustaz yang mengajar, dia tak boleh tolong aku dalam kubur. Aku tengok isteri aku di belakang, isteri tak boleh tolong aku dalam kubur. Aku tengok anak aku sebelah paha aku, dia juga tak boleh tolong aku dalam kubur. Yang boleh tolong ialah diri aku sendiri. Lebih baik aku buat taat pada Allah. Inilah dipanggil sebagai kasyaf, tuan-tuan. Baik, kita sambung. Tetapi ketahuilah olehmu, cemburu itu disuruh apabila ada alamat yang menjadi syak akan dia, kerana hendaklah memeliharakan akan kejahatan yang datang atas isterinya. Masa bila nak cemburu? Cemburu ini hendaklah ada bila timbul syak. Bila tengok di pasar malam ni dah tak dapat kontrol lah. Naik dalam bas pun kita tengok tak boleh kontrol lah. Ada orang yang naik bas kena rabah. Ada yang naik bas laki-laki londeh seluar. Ada yang duk tenyih orang perempuan dalam bas. Kalau macam itu, suami kena ada sifat cemburu. Tak apalah, bah, kalau abang ada rezeki, abang jual lah kereta abang tu, kita dapat rebate 5,000. Kita beli kereta lain. Ambil kat ayah satu kereta, ayah tak payahlah pergi naik bas berebut. Habis orang duk rabah ayah. Itulah cemburu. Itulah makna cemburu. Cemburu ni bukan maknanya bila adik datang, adik isteri datang, yang kamu gatal-gatal menyembang adik kamu tak boleh. Buat apa kamu menyembang? Duk jauh-jauh tak boleh. Abang, dia adik apa? Adik pun jantan juga. Ini cemburu. Namanya cemburu buta. Bapak datang. Tu kamu asal bapak kamu datang, sembang rapat-rapat dengan bapak kamu. Abang ni macam mana? Abang ni bapak apa? Dia bapak apa abang weh? Bapak pun dia jantan juga. Ini nama dia cemburu buta. Cemburu, tuan-tuan. Yang cemburu ni apa? Bila tengok isteri dia boleh dijahati, tutup. Abang perhati depan rumah kita tu, budak-budak bujang, bila kamu duk sidai kain, masa itulah dia main badminton depan rumah. Bila kamu siram pokok, abang perhati, masa itulah dia main badminton depan rumah dia tu. Tak boleh macam ni. Abang kena buat supaya dia pun tak nampak kamu. Itu maksud dia cemburu. Asyik kamu belikan, dia pun belikan. Kalau begitu, kamu jangan belikan. Biar abang yang beli. Kalau dia nak ngintai pun, ngintai abang. Itulah maksud cemburu. Mengelakkan isteri daripada dijahati. Tetapi, janganlah sangat-sangat berlebih-lebih cemburu yang tak patut pada adat. Akhirnya menjadi jahat sangka kepada isterinya dengan tiada satu sebab yang membawa syak akan dia. Maka yang demikian itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Sampai keluar rumah tak boleh, adik-beradik datang tak boleh. Ini cemburu yang dibenci. Cemburu yang Allah tak suka. Balik kampung tak boleh, kenduri kendara tak boleh, pergi kerja pun kunci daripada luar. Mangga lagi. Isteri dia mati terbakar dalam rumah. Ini pun payah, tuan-tuan. Cemburu buta. Tanpa sebab punya cemburu ni. Saya pernah satu makji, dia mengaji dengan saya. Tua dah, tuan-tuan, 60 lebih dah. Banyak kali tak datang. Saya tanya pada kelas, mana pi makji yang depan ni? Dah lama tak ada. Dah berhenti, Ustaz. Kenapa berhenti? Mengaji elok-elok. Suami dia tak bagi, Ustaz. Kenapa? Kata asal latah aja disebut nama Ustaz. Allah. Jadi ibu-ibu di belakang tu kalau nak latah sebutlah orang lain. Banyak lagi, tuan-tuan. Dia latah sebut, Ustaz Kazim. Suami ni marah, tuan-tuan. Jangan datang suruh Ustaz Kazim. Kamu ngigur nama dia je. Dia pun satu hal juga. Nasihatlah isteri tu, jangan latah Ustaz Kazim. Tapi janganlah sampai halang dia. Saya nak buat apa dah 60 lebih. Bayar-bayar mak saya. Tak kira, Ustaz. Bayar tok pun boleh kahwin, Ustaz. Wok tu 107 tahun. Bayar tok, Ustaz. Pun ada orang nak. Dia betul lah. Tak boleh kata apa lah. Betul lah kata dia tu. Biarlah, tuan-tuan. Berhentilah ngaji daripada sebut nama saya. Kan jadi fitnah. Jadi, tuan-tuan, kalau latah, sebutlah nama suami. InsyaAllah. Oi abang. Latah lah. Sebut nama abang.
Kadang-kadang isteri ni malas sebut nama abang. Alasan suami muda pada dia. Ayu je. You nak ke mana? Ceramah Ustaz Kazim ke? Okay, salam Ustaz Kazim ya. Panggil Ayu je. You balik tak? You makan tak malam ni? Entah kot, surah malam ni ada kenduri kot. Kalau makan, I makan di sana lah. Senang cakap, I tak payah masak. Ayu tuan-tuan, tak ada langsung kasih sayang. Cubalah isteri panggil suami abang, walaupun dia kecil dan muda pada kita. Isteri ni 6 kaki tinggi dia. Suami tu 5 kaki 4 inci. Macam ini isteri tengok. Abang nak pergi kuliah ya? Ya pak. Tetap kena panggil abang. Tuan-tuan kena faham. Isteri-isteri kena faham. Kalau tak nak panggil abang dekat suami, tuan-tuan tahu tak di kedai tom yam tu, semua minah-minah siam tu panggil kat laki-laki abang. Tuan-tuan tak jealous tak? Kalau di rumah isteri tak panggil abang tu, yang duk ambil order kedai tom yam tu, abang nak makan apa? Abang tuan-tuan, ni naik belum rumah ni. Umur 74, budak 14 tahun panggil abang, tak seronok. Patut panggil tok. Tapi budak-budak tu manja. Abang nak apa? Tom yam campur ke ayam? Abang, kalau ayam campur lah sedap bang. Ya Allah. Balik ke rumah isteri you lambat balik. I lama tunggu tau. Lepas ni panggil abang tuan-tuan. Sebab di luar sana ramai orang nak panggil. Tapi kalau orang perempuan ambil order di kedai tom yam, dia tak panggil akak, dia panggil makcik. Makcik nak makan apa? Makcik. Tapi untuk suami dia abang, masya-Allah. Sebab tu tuan-tuan kena cemburu. Kena cemburu, isteri kena belajar cara buat tom yam. Isteri kena belajar. Tak payah dah suami pergi kedai tom yam, saya pun boleh buat abang lagi sedap daripada sana. Dan ambil order pun macam budak-budak siam tadi lah. Abang nak tom yam. Cuba tengok budak tom yam, baju ketat, pusat tu dia nampak. Jadi isteri pun nak ambil order di rumah, kena pakai macam itu lah. Nah, suami berpening. Apa hak kamu malam ni? Ustaz Kazim maju katakan. Baik, kemudian kata dia lagi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha minal ghirah yabghadaha Allah taala wa hiya ghiratur rajul ala ahlihi min ghairi sababin. Artinya, sesungguhnya setengah daripada cemburu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah ialah cemburu seorang suami kepada isterinya dengan tiada sebab yang membawa kepada syak. Cemburu tanpa sebab. Saya dah kata tadi, dengan adik cemburu, dengan anak pun cemburu. Tiada anak laki-laki dia cemburu, anak laki-laki menyembah dengan mak dia, dengan isteri dia. Dipukulnya anak tu, kamu gasing dengan mak kamu. Isteri tak boleh manja dengan anak sendiri. Ayat ini yang dibenci. Tetapi persalahan jika ada satu sebab yang membawa kepada syak, maka sepatutnya dicemburukan dia. Macam abang tadi, dia suruh isteri dia berhenti mengaji sebab dia jadi ikut lain dengan isteri dia itu. Walaupun isteri itu mengaji, tapi nampak ada semacam dengan ustaz. Berhentilah. Kamu bukannya mengaji, kamu gatal. Lain macam aku tengok. Ada satu perempuan tuan-tuan, lepas saya kuliah subuh, dia main kat kereta saya, dia ketuk cermin tingkap. Ustaz, ya, dia minta nombor telefon sikit, ada masalah nak mengadu. Saya bagi nombor telefon, balik rumah. Saya pergi pejabat, pukul 9 lebih dia telefon. Ustaz, saya yang minta nombor tadi. Ada masalah apa? Masalah saya suka dengan satu laki-laki, Ustaz. Kenapa? Dah setiap hari tengok dia rasa berkenan sangat, suka sangat. Suami kan ada. Iyalah, tapi dah berkenan Ustaz, suka sangat. Tak boleh. Haram, wajib suka dengan suami. Jangan tengok laki-laki lain, haram saya kata. Tapi dah tiap-tiap hari tengok Ustaz berkenan. Kalau gitu jangan tengok, saya kata. Tak tengok tak boleh Ustaz. Kenapa pula? Pasal dia mengajar saya. Ini kira ustaz lah ni. Ustaz lah. Kalau gitu jangan pergi. Ustaz mana kamu suka ni? Ustaz lah, kata dia. Salah. Saya
mengajar kuliah subuh tempat dia tuan-tuan. Saya kata akak, kalau akak datang lagi kuliah saya berhenti mengajar. Patutlah bila saya kuliah duduk depan macam tu. Oh, haru tuan-tuan. Saya kata kalau akak datang lagi kuliah saya berhenti mengajar. Dia tak mau tuan-tuan. Dia datang juga, saya berhenti mengajar. Bila pengurusi tanya pada saya, kenapa ustaz berhenti mengajar? Saya ni balik mengajar pukul 2 pagi, 1 pagi. Balik awal pun 10.30 malam. Saya nak pergi kuliah subuh tu saya penat. Saya kata tiap-tiap pagi saya penat. Jadi saya berhentilah. Bagilah ustaz yang jarang mengajar malam-malam, yang jarang mengajar jauh-jauh. Saya tarik diri. Pasal apa? Saya takut tuan-tuan. Lagi dia compare dengan suami dia. Dia kata macam ni, dia kata macam ni. Suami dia main tumbuk, saya tak pasal. Fitnah tuan-tuan. Saya kata dekat dia, akak jangan main mengaji. Akak main mengaji, saya berhenti. Dia ingat saya cakap main-main. Saya buat betul-betul. Saya tak suka. Bila saya mengajar, dia duduk depan. Kalau saya mengajar muslimat, depan. Orang tengok kitab, dia tengok saya. Patut saya kata lain macam dia ni. Oh, gamak dia ambil telefon, dia telefon tuan-tuan. Saya kata tak boleh akak, dosa, minta maaf. Saya ada anak, saya ada isteri, cukup. Saya kata kalau akak main lagi kuliah saya berhenti. 2 tempat saya berhenti. Surau kuliah subuh saya berhenti mengajar satu tempat surau kelas wanita muslimat pun saya berhenti. Ketua muslimat marah, ustaz kami nunggu ustaz hantar orang lain. Asal nak hantar orang lain tu ustaz lah. Asal kami nunggu ustaz lain datang. Kenapa ustaz? Saya tarik dirilah kak. Saya sibuk lah kak, tak sempat. Kalau saya ambil komitmen pun saya tak boleh bagi kak. Saya tak mau sebut pasal dia, pasal takut dia terasa. Yang ni tuan-tuan kita kena elak. Kalau anak dara tak apa juga. Ini isteri orang ni marah. Anak dara tak apa, no problem. Baik, kemudian. Dan demikian lagi, janganlah sangat memeriksa dan mengintai-intai akan kejahatan isterinya. Yang ni terlebih ni tuan-tuan. Periksa habis. Sian kat isteri. Periksa habis-habis, usaha pasang spy pula. Suami isteri pergi kerja, dia set tu mileage tu berapa. Dia set kereta satu hari cuti, dia ikut, dia set. Pergi balik suami tempat kerja ni, isteri suami ni dia cek 24 km pergi balik. Balik tu dia tengok meter, dia tulis tu berapa meter tu. Hari ni berapa meter. Balik dia cek berapa. Lebih 20 km, hampir mana. Sudah. Isteri bebas ke tuan-tuan? Sian kat dia. Kadang-kadang hari Jumaat ni tengah-tengah hari kita pergi semayang, orang perempuan pergi ke kedai, kawan-kawan ajak. Dia hantar mesej ke apa ke, ataupun dia tak sempat hantar mesej, dia tak sempat pergi tahu. Dia pergi dulu kawan ajak. Kadang-kadang orang pinjam kereta dia di ofis. Kadang-kadang orang pakai kereta. Tapi dengan sebab suami tak tanya, suami ni main cek tak tentu halak, dia dah tuduh isteri dia curang dengan lelaki-lelaki lain. Kadang-kadang suami saja pergi cek di pejabat, bergaduh di pejabat, malu isteri di pejabat. Orang tengok. Ini namanya tak patut-patut memeriksa dan mengintai-intai kejahatan isteri. Dan cemburuan yang demikian itu ditegak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada syak yang munasabah, boleh cemburu. Macam yang kita tengok dalam paper minggu lepas. Suatu suami menangkap isteri dia dalam bilik tidur dia bersama dengan jantan lain. Dia panggil bapak mertua dia, bapak si perempuan. Dia panggil sekali. Panggil adik dia, panggil abang si perempuan. Ada ipar dengan abang ipar. Serbu rumah dia. Supaya dia tahu, bagi tahu pada keluarga perempuan dia, saya tak sekak jarang, saya tak tuduh. Sekarang pak tengoklah anak bapak buat apa. Ya macam tu tuan-tuan. Dia ada nampak. Macam mana yang dia boleh tahu? Orang bagi tahu. Macam mana dia boleh tahu? Dia nampak kereta jantan tu berada di tempat dia, depan rumah dia, di kondominium tu. Dia pergi serbu. Kalau macam tu tak apa tuan-tuan, silakan. Tetapi jangan tuan-tuan bila terserempak dengan isteri buat jahat, jangan tuan-tuan tikam pula. Aku alang-alang hampa ni bergelombang dosa, biar aku hantar hampa cempak ke neraka. Tu dia. Dia tikam habis. Dia lupa yang dia masuk neraka juga pasal tikam orang. Dia tak boleh tikam, dia tak boleh bunuh.
Astaghfirullahalazim, macam ni kerja hampa no. Kamu tahu tak, dia tu isteri aku. Kenapa kamu kacau isteri aku? Hei, kamu tahu tak, dia ni bini aku. Kamu tahu tak? Tu nama dia Nasir Bilal Khan tu. Dia ada di belakang. Tapi aku cintakan dia. Kamu kata kamu cinta pada dia. Dia bini aku. Kamu tahu tak? Tu. Boleh jadi pelakon ni, tuan-tuan. Jangan pergi balon dia pergi tikam kawan tu. Tak boleh. Cerai, nak cerai, cerai. Kalau ini yang kamu bagi, yang kamu nak, abang boleh bagi. Abang ceraikan kamu. Dah lah. Panggil pak, panggil mak, saksi, clear. Mak jangan salahkan saya, pak jangan salah saya. Inilah dia. Dah. Kalau pak nak sepak, pak punya pasal. Tuan-tuan nak sepak sekali, balon. Hak jantan tu tuan-tuan nak tumbuk lah. Tapi kok-kok dia tumbuk tuan-tuan balik. Tu cerita apa nama Semerah Padi. 1956, Semerah Padi. Suami dia nama Kaciwa. Laki-laki dia nama Nurmadiah. Isteri dia nama Nurmadiah. Jantan yang berjahat dengan isteri dia nama dia Irahim. Saya tengok cerita. Pergi mengadu dekat Tok Ketua orang Usul. Tok Ketua. Tengok Kaciwa luka ni terbelah. Kenapa dengan kau Kaciwa? Oh, ketua kampung kata. Nama orang pun kecewa tu. Memang kecewa. Isteri hamba berzina dengan orang lain, Tok Ketua. Mereka pukul hamba dan tikam hamba, Tok Ketua. Nampak tuan? Dua pakat. Tok Ketua kata apa? Taruna. Kau pergi tangkap si berdebah itu. Pi Ramli kata, Tok Ketua, izinkan hamba untuk mengikut Taruna. Kan dua-dua orang pergi tangkap tu. Teng. Ketik. Tiada hero. Alang-alang menyeluk perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang hidup bergulumang dosa, biar mati di pasung neraka. Oh, tu Nurmadiah kata. Itu cerita tuan-tuan, bagaimana Islam disuruh buat. Jangan kamu pergi buat tindakan sendiri. Biar pemerintah buat. Jangan tuan-tuan tengok isteri curang, tuan-tuan tikam dia tanpa sebab. Walaupun nampak dia berzina, walaupun nampak, tapi tidak ada hak untuk kita tikam, bunuh dia. Biar balik pada undang-undang. Serupalah suami kita berjahat. Kita balik rumah tengok suami kita bergelumang dengan dosa dengan perempuan lain. Jangan tuan-tuan pergi sembah isik pula. Jangan pergi tikam pula. Sabar. Abang sudah ada abang buat apa ni abang? Kalau macam ni ceraikan saya. Kami tak cerai. Biarlah abang kahwin dengan dia. Saya bawa diri saya, abang bawa diri saya, diri abang dengan dia. Islam tak suruh bunuh orang. Serupalah kita tengok orang mencuri. Tuan-tuan jangan balon mencuri tu sampai mati. Lu curi tabung masjid, mana dia tabung dia bertolak ni hilang apa? Tolak lepas ke pintu hilang tu. Asal 3 tabung tinggal 2, 1 hilang. Oh, Ustaz Zuhir ni duduk tunggu di bawah balik tiang. Dia pegang budak tu. Hang yang curi no. Kalau ikut hukum, hang ni mencuri, potong tangan hang tahu tak? Lah aku tak potong tangan hang, aku potong jari. Ni kira baik ni aku potong ni. Pak dia potong habis sebelik, tetap haram tuan-tuan. Dia pergi potong habis sebelik, mengumpul tangan ni tuan-tuan. Tak ada hak kita buat. Panggil polis, mai polis tangkap dia. Tapi kita tidak. Kita bagi lu seliang seorang. Turun tangga seorang buk bagi. Kawan dia pula buk bagi. Mati baru bagi kat polis. Kita disoal di hari kiamat. Sebab kita tidak ada hak buat. Melainkan kalau dia menceroboh di rumah kita. Dia kacau kita. Maka kita wajib mempertahankan diri kita. Baik, kemudian yang terakhirnya. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bermula jalan yang melepaskan daripada cemburu. Apakah benda yang nak mengelakkan daripada cemburu? Yang pertama, jangan diberi masuk kepada isteri kita seorang laki-laki dalam rumah tanpa izin kita. Nombor 1. Sebab kalau jiran nampak, orang luar inilah yang bawa fitnah. Jadi kereta siapa yang main rumah hang? Besar kereta, berkilat, lawa kereta. Siapa dia? Tak ada. Tengok bini hang elok je, senyum je buka pintu. Depa ni yang jahat ni.
Sebab tu kena tanya elok. Dan isteri pun jangan terus bagi masuk. Telefon suami. Abang, adik abang datang ni. Beritahu. Abang, mak datang. Mak mana? Adik abang lah. Kenapa dia datang? Dia tahu abang tak ada. Saya dah kata dah, pergilah ke pejabat. Abang di pejabat. Tapi dia nak masuk rumah juga. Jangan bagi dia masuk. Suruh dia datang jumpa abang di ofis. Sebab itu isteri kena telefon. Jangan yang datang tu walaupun adik suami sekalipun. Kena beritahu. Minta maaf alaman, abang kamu tak ada, dia ke ofis. Kalau nak jumpa abang kamu, pergilah ke ofis. Siapa kata saya nak jumpa abang saya? Saya nak jumpa dengan akak. Apa kena mengenai aku dengan kamu? Sajalah, saya nak ngurus akak. Tuan-tuan jangan buka pintu. Kunci pintu. Tu kaedah walaupun adik sendiri. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi rumah abang ke rumah adik tuan-tuan, kak ipar tak bagi masuk, jangan marah kak ipar. Jangan tuan-tuan kata kak ipar pun ni alim sangatlah, kolok sangatlah, ni lah mengaji terlebih ni. Jangan, dia ada hak. Itulah kakak ipar yang baik. Sebab kakak ipar yang menjaga suami dia. Yang kedua, dan perempuan tadi jangan diberi keluar akan sekaliannya. Selamatlah perempuan itu. Jangan bagi dia bercampur dengan laki-laki yang jahat, dengan perempuan yang jahat. Jangan bagi dia bebas dalam masyarakat. Nak berlakon bagi, nak menyanyi bagi, nak terlibat dengan itu bagi. Akhirnya orang pakat pegang isteri dia. Orang pegang isteri dia, orang tengok isteri dia, dan orang menikmati badan isteri dia. Malah dia sebagai suami pula tidak boleh buat. Dan adalah beberapa sahabat Nabi menyumbat akan segala lubang jendela, yakni dinding dan segala lubang pagar rumah, supaya jangan melihat oleh segala isteri kepada segala laki-laki. Dan melihat oleh Muaz bin Jabal istrinya menelek daripada jendela rumahnya, maka dipukul akan istrinya. Dan melihat ia akan istrinya memberi kepada hamba laki-lakinya buah apel yang telah dimakan oleh istrinya setengah, maka dipukul akan istrinya. Seorang sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal. Dia tengok isteri dia ni mengendak orang ke lubang tingkap. Dia pukul isteri dia. Bukan dia tumbuk, bukan dia terajang. Pukul ni maknanya ya benda yang tak menyakitkan, memberi pengajaran. Ada yang kata memukul tu dengan sebatang lidi. Kamu ngendak ya, sebatang satu kecil tu saja. Bukan tuan-tuan ambil kepala isteri muka tumbuk dia, bukan. Ini akibat kamu tengok mengendak orang, bukan. Itu bukan syarak haram. Saya dah kata dah tadi, suami tak boleh pukul di muka isteri. Ini kehormatan isteri. Tuan-tuan jangan perlempang dia, tumbuk sampai patah gigi, lebam mata dia. Ini kehormatan isteri. Dia nak ke market dengan muka. Dia nak balik rumah mak dengan muka dia. Dia nak pergi ke ofis dengan muka. Takkan mata dia lebam tiap-tiap minggu dia nak kata jatuh tangga. Kenapa mata kamu non? Jatuh tangga. Minggu depan bengkak lagi, jatuh tangga lagi ke? Licin benar ke tangga kamu? Tak boleh. Tak boleh dengan batang penyapu. Tak boleh dengan batang kayu api. Kaki lagi tak boleh. Ada beberapa hukum untuk pukul isteri. Cara yang pertama, ambil kain. Ambil kain. Ada kata ambil kain tuala tu, basahkan dengan air, pukul. Tu je. Perah kain, pukul. Biasa tu, lawan. Tu je. Yang kedua, ambil sebatang lidi. Itu je. Ini sebab kamu keluar rumah tanpa izin. Biasa tu. Tu je. Bukan tuan-tuan ambil kayu hempuk dia. Biasa tu, keluar rumah tanpa izin. Haram. Tuan-tuan ingat pukul ni maksud pukul terajang sepak tu tak? Bukan. Ini siap smackdown lagi. Pergi cekak pedekuk kau tu, angkat mum tinggi. Oi, itu nama dia The Rock. Bukan tuan-tuan, bukan macam itu. Ambil sebatang lidi, itu je. Abang terpaksa pukul kamu sebab kamu mengendak jantan yang bukan mahram kamu. Kamu tengok dia tu pula gatek, keluar rumah baju tak pakai, mentang-mentang badan sendoi. Ambil, abang pukul ni pengajaran pada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, dah cukup.
Tapi isteri dia keras hati. Tak sakit. Tak sakit. Dia ambil kayu tuan-tuan. Sakit tak sakit? Sebab tu dah, abang saya minta maaf, saya tak buat lagi. Muaz bin Jabal pukul. Kali kedua dia pukul isteri dia sebab dia ambil buah apple. Isteri dia ambil buah apple, dia makan, kemudian dia bagi dekat hamba laki-laki dia. Namanya apa tuan-tuan? Kan itu romantik. Itu namanya romantika ditampoi. Kalau kita kongsi gelas kan romantik itu. Tuan-tuan kena marah tuan-tuan. Isteri tuan-tuan minum air, letak. Datang office mate dia datang. Kak nak aku minum pula ya. Tuan-tuan kena marah. Tu isteri aku punya. Hang nak kongsi ambil aku punya. Mesti ada cemburu. Orang perempuan dia sensitif. Dia sensitif. Bila tengok bekas dia orang laki-laki lain minum, satu kebanggaan pada dia. Bila kak nak minum, laki-laki lain pula minum. Ya Allah, suami kita pun tak buat macam itu. Dia akan banding dengan suami dia. Husband I pun tak buat tau. Dia ambil bekas air dia minum tau. I kata tu bekas air buat apa minum bekas air. Tak apa. Bekas kak nak apa pun saya makan kak nak. Suami isteri ni kembang tuan-tuan. Balik rumah dia mula tak tangan tak dahi. Romantiknya caring. Sebab tu dia pukul. Tadi abang-abang bekas isteri makanlah. Sebab walaupun orang tua-tua kata jangan makan bekas isteri, nanti isteri melawan. Kalau dah nasi lebih, Nabi Muhammad pun kongsi dengan isteri. Malah Nabi Muhammad minum bekas bibir isteri Aisyah ni. Satu gelas Aisyah minum. Kemudian Rasulullah ambil, dia cari bekas bibir tu, dia minum pula dari bekas bibir tuan-tuan. Macam mana nak tahu bekas bibir pada gelas? Mesti ada tanda. Mungkin ada tanda dia lipstick ke apakah. Dia orang perempuan boleh pakai lipstick supaya ada tanda tu. Tuan-tuan, kalau isteri pakai lipstick di rumah, ada tanda gelas lipstick itu pada gelas, dia nak tunggu tuan-tuan, nak minum tak bekas tu. Itulah rahsia isteri. Dia nak test tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jenis tak faham. Ni apa ni? Bekas-bekas apa ni? Memang jelas lain. Kasihan kat isteri. Kalau lah. Ini bibir yang bekas yang tu. Ya Allah. Macam ning. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Isteri rasa apa tuan-tuan? Bangganya. Untungnya dapat suami macam ini. Seronoknya. Suami tak semayang tak apa, jangan minum. Dia faham suami dia baik dah. Asal minum bekas bibir tu baik lah. Padahal tak semayang pun jahat juga. Tapi tolonglah cuba tuan-tuan buat. Sekali-sekala tuan-tuan, apa salahnya tuan-tuan makan nasi dalam talam? Saya tak tahulah bila surah Kemensah ni nak makan nasi dalam talam ni. Macam hari ni kita ada kenuri malam ni. Sahabat kita buat doa selamat. Kalaulah boleh bulan talam, satu talam 3 orang makan. Buh nasi, buh kari, beru tumbang. Buh dia. Bulan timba kari. Siapa lagi mau kari? Buh tuan-tuan. Seronoknya makan. Beli talam 80 buah. 80 keping talam tuan-tuan beli. Cukup lah untuk kita ni. Ataupun 100 talam. 4 orang satu talam, 3 orang 300. Malam ni kita 500 orang dah ni. Seronok tuan-tuan. Kalau boleh untuk isteri dengan satu suami keluarga dia, satu talam. Sedap tuan-tuan. Cubalah buat. Jadi kalau surau kita tak boleh sediakan talam, balik rumah tuan-tuan makan nasi dalam talam. Duduk atas lantai. Meja makan tak ke tepi sekejap. Ni, duduk atas lantai. Panggil anak, panggil isteri, panggil suami. Makan. Subhanallah. Berebut tuan-tuan. Sedapnya makan nasi. Kari mengelembang kuahnya. Buh pula papedom. Oh ya Allah. Perak makan. Bahagia sangat. Isteri kuih lauk dekat suami. Suami kuih sambal dekat isteri. Lagi mak kuih nasi dekat anak. Nah, adik habiskan sikit lagi nasi ni. Dah kenyang dah mak. Okey. Mama ambil sikit, adik ambil sikit. Kan seronok tu tuan-tuan. Kalau tak boleh sari-sari, buatlah sebulan sekali.
untuk kekuatan. Saya sampai sekarang saya buat, tuan-tuan. Walaupun saya sibuk, saya pastikan dalam sebulan ada 1 hari 2 hari makan nasi lantalam. Sekarang anak saya masuk asrama seorang, tinggal lagi 4 anak yang makan sekali. Campur dengan isteri 6, makan 1 talam. Duk lantalam, tuan-tuan. Nasi tu dalam talam, bukan anak tu lantalam. Bagi anak duk riba lantalam pula. Cubalah buat. Sebab Rasulullah buat, dia kongsi satu untuk kasih sayang. Itulah yang melekatkan hati kita suami dengan hati kita anak-anak. Masalah kita sekarang pasal kita tak buat dulu-dulu. Umur anak 20 tahun 25 tahun sampai sekarang masih harap duit mak. Saya cukup sedih lah bila mak mengadu pada saya, anak umur 25 tahun dah kerja tapi masih minta duit pada mak. Sepatutnya anak tolong mak. Ini tidak. Sampai tua mak duk tanggung lagi anak. Walaupun dia dah. Tapi handphone mahal. Handphone mahal. Kereta sport rim. Spoiler lagi. Nak terbang lagi. Apa jenis anak ni? Biar kereta buruk pun tak apa. Janji mak hidup senang. Ini handphone nak hebat. Tapi bil handphone bayar minta kat mak. Tuan-tuan di sini yang dengar CD saya ni, yang duk beli CD ni, pesan kepada tuan-tuan. Sepatutnya dengan mak ni layan habis-habis. Dengan bapak ni layan habis-habis. Duit gaji ni bagi kat mak, tak apa. Mak tolong simpan gaji saya, mak. Mak bagi saya cukup belanja saya je. Sementara saya belum kahwin ni, mak. Mak tolong jaga perbelanjaan saya. Mak bagi saya untuk belanja je, mak. Sepatutnya gitu. Ini tidak. Minta lagi adik mak. Nak mengemas, nak bersedap, nak bagi hebat pada orang, akhirnya pakai duit mak. Ini satu anak yang sangat tidak bertanggungjawab, tuan-tuan. Apatah lagi anak yang langsung tak mau kerja. Makan tidur mak bapak tanggung. Yang ni lagi jahat punya anak. Sepatutnya waktu usia mak tua, bapak tua, waktu ni mak rehat. Biar saya yang tanggung mak. Mak rehat-rehat mak. Mak pergi kuliah je mak. Mak pergi mengaji mak. Saya tanggung semua mak. Inilah anak yang baik. Kalau seorang anak macam ni punya baik, tambah kalau ada 5 anak, hebat mak ini. Tapi kenapa tak jadi macam itu? Mungkin masa kita kecil-kecil dulu, masa budak-budak kecil dulu, kita tidak pernah membuat tautan kasih ini. Jadi tuan-tuan yang mana masih ada budak kecil, anak remaja belum terlewat lagi. Salah satu cara nak bagi kasih sayang, bertaut semula, berjemaah. Mandi berjemaah. Makan berjemaah. Mengaji berjemaah. Semayang berjemaah. Tengok tali besen berjemaah. 5 benda ni kalau tuan-tuan boleh berjemaah, insya-Allah. Bawa anak-anak yang kecil-kecil tu mandi sekali. Dengan isteri, dengan suami, mandi satu bilik mandi. Jangan tak pakai baju semua. Anak nganga mak apa ni, sekebe-kebe budak. Pakai elok-elok lah mandi. Gosok sana, gosok sini, bagi seronok. Lepas tu semayang berjemaah. Bapak baca doa, bersalam ramai-ramai. Tapi tuan-tuan, disebabkan kesibukan, kita dah tak buat benda ini. Jadi kalau kita kata sibuk sangat, kita tak bagi ruang, salah kita. Hari cuti ada. Takkan seminggu kita nak kerja penuh. Kan 2 hari cuti. Sebulan takkan tiap-tiap hari nak kerja. Kan ada cuti. Tolonglah cari cuti untuk anak, untuk keluarga kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan sambung lagi masalah cemburu ini pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pagi besok kita ada ijtimak macam biasa jam 9 lebih, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim walhamdulillahi rabbil alamin.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak orang yang telefon saya minta dibuatkan kismis untuk diberi makan pada anak-anak sebelum menjelang peperiksaan dan sebagainya. Jadi saya telah pun membuat, dan dengan bacaan-bacaan doa yang tertentu, tuan-tuan boleh ambil di bawah ikut peraturan seperti mana yang saya tulis pada stiker kismis itu. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya tuan-tuan, kita ada doa selamat. Saya terlupa tadi. Sempena dengan kenduri kita pada malam ini, jadi kita baca sikit saja doa. Mudah-mudahan sahabat kita yang mengadakan majlis dan berhajat pada malam ini, dia buat kenduri apa Ustaz? Kambing ke? Kambing ke? Lembu. Oh, lembu tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan perniagaannya dimakbulkan oleh Allah, bertambah maju dan diberkati oleh Allah, keluarganya pun bahagia, anak-anaknya pun jadi anak saleh dan salihah, dan diberikan kesihatan kepada keluarga beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka dayanana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa jiwarika wa amanika wa 'iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anidin wa za'inin wa zibaghyan wa syarrin kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu, Tuhan yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang, yang Maha luas barakahnya, yang Maha luas maghfirahnya, yang Maha kaya dengan keampunannya. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kepada sahabat kita yang mengadakan jamuan pada malam ini. Berikanlah kebaikan kepada keluarganya, berikanlah kebaikan kepada anak-anaknya. Jadikanlah perniagaannya perniagaan yang barakah, yang mendatangkan kebaikan kepada mereka dan kepada insan-insan yang memerlukan. Jadikanlah dirinya hamba yang taat kepadamu ya Allah, dan berkatilah rezeki mereka dan berikanlah kebaikan mereka dalam iman. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, panjangkanlah umur kami, mudah-mudahan kami dapat beribadat dan meneruskan pengajian kami. Berikanlah kesihatan kepada kami dan berikanlah keberkatan kepada keluarga kami. Mudah-mudahan keluarga kami menjadikan penyejuk mata hati kami dan menjadi penyumbang kepada kami akan pahala-pahala sampailah pada hari kiamat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.